hampir 20 tahun mereka berjuang membangunkan rumah Allah ini. Allahu Akbar. Bersama kita bantu penduduk Bandar Mahkota Ceras ini dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Kompleks Masjid Asy-Syakirin Bandar Mahkota Ceras sekarang. Kompleks ini nanti akan memuatkan 3,000 hingga 5,000 jamaah untuk bersolat. Juga akan menyediakan kemudahan-kemudahan seperti Dewan Serbaguna, kawasan lapang ibadah korban, gerai-gerai makan, kuartus imam dan bilal, bilik pengurusan jenazah, serta pasti akan menjadi pusat beribadah dan beraktiviti. Berinfak dan berwakaflah bagi membantu mencukupkan dana pembinaan Kompleks Masjid Asy-Syakirin Bandar Mahkota Ceras. Insya-Allah, pahala dapat, rezeki pun berlipat kali ganda menanti anda. Berinfaklah sekarang. Itu dia bak kata Ustaz Wan Muhammad Jeffrey, berinfaklah sekarang, terutamanya apabila kita berada dalam bulan yang penuh kemuliaan, bulan Muharram, awal tahun baru hijrah kan, 1444 Hijrah, Masya Allah. Jadi kita nak terus bersama dengan Ustaz tadi kalau kita tengok dalam pinggisan kan, dia sebenarnya dah ada di tepi saya. Alhamdulillah, Ustaz Wan Muhammad Jeffrey yang merupakan pengerusi Jawatan Kuasa Penaja Pembinaan Masjid Asy-Syakirin Bandar Mahkota Ceras. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat-sehat? Alhamdulillah. Sejuk sikit pagi kan. Tambah pula hujan di luar sana kan. Masya-Allah. Jadi Ustaz, kalau kita tengok bingkisan playback yang dimainkan sebentar tadi, penduduk Bandar Mahkota Ceras ni dah tunggu 20 tahun Ustaz. Betul. Jadi mungkin Ustaz boleh ceritakan macam mana rancangan untuk membina Masjid Asy-Syakirin ini bermula? Baik, kalau mengikutkan sejarah pembinaan taman ni, kita ada dah, kita sebut 20 tahun tu, tubuhnya taman ni ada dah 20 tahun. Dan kita diberikan satu tapak untuk pembinaan masjid. Pada tahun 2010 kita diluluskan untuk pembinaan masjid. Tapi sebelum tu, pada peringkat awal penduduk Bandar Mahkota Ceras ni kerana keinginan nak solat jemaah, nak buat mensyiarkan Islam ini, kita solat di rumah jemaah. Kemudian kita buat satu surau kecil di tapak masjid. Kemudian kerana pertambahan kesungguhan, bertambah lagi jemaah, tak cukup surau tu, terpaksa renovate tambah. Dah jadi macam sayap kiri kanan. Allahu Akbar. Belakang pun tambah renovation. Jadi kita tengok tapak ada 5 ekar. Dan keperluan itu apabila sampai satu-satu, contohnya kalau hari raya, kalau Jumaat, kalau program-program sebegitu, masa perayaan-perayaan sebegitu, jemaah yang datang tu melimpah-limpah. Dan semakin hari penduduk semakin ramai. Orang Islam semakin bertambah dan kita kompleks yang kita cadang nak buat ni akhirnya nanti boleh memenuhi, dalam satu masa boleh solat di situ sehingga 5,000 jemaah. Kita bukan nak buat masjid yang kecil, tapi masjid yang boleh sekaligus jalan 5,000. Kita tak mau selepas buat kita renovate lagi, tak mau tambah. Yang dah siap. Cuma apabila ada tapak 5 ekar ni, kita bukan target masjid sajalah. Jadi kita nak supaya ada manfaat seluruhnya tapak yang telah diberikan kepada kita ini. Jadi sebab itulah kita bercadang nak mewujudkan kompleks. Bila sebut kompleks ni ada berbagai-bagai lah. Ada dewannya, ada rumah kedainya, ada kemudahan-kemudahan yang boleh diguna oleh masyarakat Islam. Bukan hanya jadi tempat ibadah, tetapi tempat aktiviti, tempat ekonomi. Kita nak buat semua kat situ. Jadi penduduk Islam di Bandar Mahkota Ceras kalau nak beraktiviti kat mana? Tapak masjid ada. Kompleks masjid ada. Semua kemudahan ada kat situ. Itu cadangan kita lah. Masya Allah. Sebab itu kalau kita perhatikan, dia punya bajet dia agak besar. 27 juta. Kata besar ni 27 juta. Yalah, kita tak mau tapak yang 5 ekar tu kita hanya guna 2 ekar atau 3 ekar. Lagi selebihnya dibiarkan terbengkalai, tak mau. Sebab tu kita cuba begitulah. Yalah Ustaz kan, kalau macam saya sendiri kan, orang muda, kalau saya nak beli sebuah rumah untuk saya duduk seorang pun harga dah 300,000. Itu kita seorang. Kalau dah 5,000 jemaah kan, 5,000 ke ahli karyah kan, takkanlah masjid tu nak harganya 1 juta je. Sebab itulah pembinaannya memerlukan kos sebanyak 27 juta. Jadi Ustaz pun dah ceritakan tadi, dia bukan sahaja masjid, dia merupakan kompleks. Jadi ada banyak kemudahan-kemudahan, fasilitis yang boleh memberikan manfaat kepada penduduk di situ. Jadi Ustaz mungkin boleh terangkan juga kelebihan dan fadilat ni kalau kita berinfak ke jalan Allah, terutamanya dalam membina masjid ni kan. Nak tahu juga kan, sebab penonton ni kadang-kadang dia macam tak nampak, alah buat masjid besar-besar kenapa kan, tapi dia tak tahu, dia tak nampak fadilat dia, guna jalan-jalan je. Betul. Baik. Berkenaan dengan pembinaan masjid ni, kita sedia maklum dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim,
Tidak ada tempat yang paling Allah Ta'ala sukai di atas sebuah negeri itu melainkan masjid-masjidnya. Allah paling suka masjid. Jadi kalau kita pula mendirikan masjid di tempat, mendirikan rumah Allah dan Allah Ta'ala suka masjid tersebut, bayangkan macam mana kita punya infak kita itu berlipat kali ganda dirahmati oleh Allah atas infak yang kita bagi. Dan lebih-lebih lagi kita berada dalam bulan Muharram. Betul. Yang mana dua perkara yang kita kena ambil sekurang-kurang dalam bulan Muharram. Pertama, Nabi sebut tidak ada puasa yang lebih baik selepas Ramadan melainkan bulan haram, iaitu bulan Allah, iaitu Al-Muharram. Pertama sekali, puasa sunat bagus dalam bulan Muharram. Maknanya ibadah-ibadah ni dilipat gandakan dalam bulan Muharram. Yang kedua, Allah Ta'ala sandarkan Muharram itu sebagai bulan, Nabi sandarkan sebagai bulan Allah. Sandarkan kepada bulan Allah ni bukan calang-calang. Baitullah disebut. Kenapa? Mesti ada kelebihan. Kita bina rumah Allah di dalam bulan Allah untuk Allah. Masya Allah. Masya Allah. Semuanya untuk Allah, dan rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada kita pun datang daripada Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Di akhirat nanti, itulah duit sebenar. Harta sebenar yang kita akan bawa di akhirat nanti. Apabila ditanya, mana hartaku? Mana hartaku atas dunia banyak? Ini harta yang kita infakkan. Sebab itulah, jangan kita berkira lah dalam kita nak berinfak. Aku dah banyak kali dah infak. Tak apa. Sebab kita nak infak kita ni boleh bawa ke akhirat, dan banyak harta kita di akhirat. Rumah kita besar di akhirat. Kerana apa? Kita bina rumah Allah di dunia. Masya Allah. Itu yang kita nakkan tu. Rumah kita di akhirat nanti kan. Masya Allah. Jadi Ustaz, terima kasih banyak diucapkan kepada Ustaz. Jadi kepada penonton yang nak berinfak, bersedekah, berwakaf, kalau boleh hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda sekarang ni. Itu ada nombor akaun Maybank, RHB, CIMB, ada nombor WhatsApp, ada laman web. Jadi anda boleh buat infak sekarang, berwakaf sekarang. Jangan tunggu besok, jangan tunggu kemudian. Kalau boleh sekarang juga snap gambar supaya bila anda nak derma je, anda teringat pembinaan Masjid Asy-Syakirin, insya-Allah. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz kerana sudi bersama dengan kami, dan ini merupakan salah satu inisiatif kepada penonton Assalamualaikum untuk timba saham akhirat banyak-banyak, insya-Allah. Jadi kita nak berhenti rehat seketika, kembali dalam Assalamualaikum selepas ini.